لقوم يتفكرون. Terjemah ke-11. Ia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanam-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar, yakni kurma, serta anggur, dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mahu berfikir. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Surah ke-12. Dan ia memudahkan bagi kamu malam dan siang, dan matahari serta bulan, dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mahu memahaminya. Wa ma dhara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu Inna fi dhalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Terjemahan ke-13. Dan apa-apa juga yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlainan jenisnya dimudahkan juga untuk kegunaan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mahu mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Huwallazi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Terjemahan ke-18. Dan dialah yang memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup, dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya, dan kapal-kapal berlayar padanya, dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan supaya kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita ada sedikit ulasan dan tafsiran daripada Datuk Seri Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit ya ulasan ayat yang kita ambil ini, suatu ayat yang Allah Ta'ala suruh kita gunakan akal. Semua ni dalam dalil Quran ada dua, satu dalil akal, satu dalil wahyu, dalil nakal. Yang dibicarakan hari ini ni semua tanda-tanda kebesaran Allah yang boleh kita fikir. Cuma bila Allah Ta'ala sebut satu-satu tu supaya kita beri perhatian, ya, maknanya benda ni kadang-kadang kita, kalau kita tak perhati, kita tak nampak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut.
Contohnya wa tahmilu asqalakum ila badin, di mana Allah Taala sebut binatang yang Allah ciptakan itu boleh membawa barang-barang yang kamu ke mana negeri, ya, yang kamu tak boleh sampai melainkan dengan susah payah. Hebatnya, ambil contoh unta lah. Ya, sekarang ada kenderaan macam-macam. Ya, unta ni satu makhluk, unta keldai ni, yang kenderaan sekarang tak boleh pergi. Motor tak boleh pergi, kereta tak boleh pergi, naik bukit-bukit tinggi, celah-celah gunung tu nak pergi macam mana? Melainkan dengan keldai. Allah jadikan keldai ni untuk boleh bawa barang dalam keadaan kamu tak boleh bawa. Bayangkan kalau Allah tak cipta keldai unta, macam mana nak pikul barang bergerak satu tempat. Sebab tu Allah kata kamu tidak boleh sampai tempat itu illa bisyiqqil anfus, melainkan berat susah payah. Nak angkut barang satu. Bahkan kalau tengok dalam satu peperangan, ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nak merentah daripada Madinah, ya, pergi ke satu tempat yang berminggu-minggu tengah padang pasir, hanya unta saja boleh sampai. Semua binatang lain tak boleh sampai. Dia begitu Allah Ta'ala, inna rabbakum laraufur rahim. Allah Ta'ala itu maha limpah kasihan belas dan rahmat pada kamu. Unta ni dia bukan saja kenderaan, dia makanan. Ya, dia makanan. Ya, kita bawa motor tak boleh makan motor tu. Ya, unta ni kita boleh bawa barang dia, kemudian boleh perah susu dia untuk minum. Habis makanan boleh sembelih dia makan daging dia. Ya, dan Allah jadikan wal khayla wal bighala wal hamir. Dan dalam ayat ni Allah Taala sebut 3 binatang. Yang pertama kuda, yang kedua bagal, yang ketiga keldai. Keldai, bagal ni ialah kacukan untuk kuda dengan keldai. Lahir bagal. Bagal ni besar sikit pada keldai. Dua-dua tak boleh makan. Tapi ulama menyebut bahawa bila ni perbahasan para ulama tentang hukum. Bila Allah Taala sebut satu ayat, dia kata apakah makna tiga-tiga tak boleh makan? Tak, jawapan kuda Nabi SAW benarkan makan daging kuda, tapi Nabi larang makan keldai dan bagal. Dalam perang Khaybar di utara Madinah, sahabat-sahabat Nabi sembelih kuda, keldai, bagal. Ya, tetapi Nabi SAW melarang kami jangan makan keldai dan bagal, tapi Nabi benarkan kami makan kuda. Ya, maka daging kuda boleh makan. Ya, litarkabuha wazina, masya-Allah. Litarkabuha, untuk kamu tunggang dia. Ada binatang Allah buat macam keldai dengan bagal dia, betul-betul kenderaan. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Unta boleh tunggang, boleh makan daging dia. Tapi keldai betul-betul litarkabuha, untuk kamu guna sebagai pengangkutan, bergerak tunggang dia. Dan Allah Ta'ala jadikan tulang belakang keldai dengan bagal ni sangat kuat. Hingga dia boleh bawa barang di belakang dia jauh 2 kali ganda daripada berat tubuh dia sendiri. Gagah, sangat luar biasa. Sebab tu dalam waktu perang Afghanistan, ya, tentera Amerika tak boleh nak pergi tempat yang tentera mujahidin masa tentera yang boleh pergi mana celah-celah bukit, celah-celah tu, ya, dengan meletakkan binatang, barang-barang. Wazinah dan hiasan. Kuda ni hiasan. Kadang-kadang kuda ni harga beribu-ribu, ratus ribu pun ada kuda ni. Ya, yang sangat cantik, dan Nabi SAW suka dengan kuda yang cantik. Kuda ni satu hiasan, dia bergerak, dia cara dia berjalan tu, ya, menarik perhatian kita. Kita seronok tengok dia. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah cipta apa yang kita tak tahu, banyak lagi. Allah baru sebut 3. Banyak lagi binatang-binatang yang Allah cipta, rupanya macam-macam, kecantikan macam contoh burung merak. Ya, hebat Allah Taala cipta dengan bulunya warna-warni, dengan cantiknya dia. Ya, dan Allah cipta apa yang kamu tidak tahu. Ya, dan Allah, yang ayat berikutnya Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana Allah jualah tentang dan beri panduan pada manusia tentukan jalan. Jalan Allah sebut ada 2. Satu, wa minha jair wa Allahi qasdus sabil. Allah Ta'ala jualah menentukan urusan kita ni dengan jalan yang betul. Wa minha jair, ada jalan yang bengkak-bengkok. Ya, jalan betul, jalan lurus, jalan petunjuk Allah Ta'ala. Jalan bengkak-bengkok, jalan yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, dia adalah nak pergi tu, dia macam-macam lah. Ya, kadang-kadang benda tak boleh pun dia pusing juga untuk dapat.
ataupun dimaksudkan di sini jalan yang benar dan jalan yang salah. Yang lain yang kedua pada bahagian ini ialah Allah Taala menciptakan wallazi anzalna as-samaa'a ma'a. Allah Rabbi, dialah Allah menurunkan kepada kamu hujan daripada langit. Ya, masya-Allah. Ya. Allah Taala jadikan matahari menguapkan ke udara, air laut yang masin tapi turun tak masin. Ya. Padahal Allah ambil air laut yang masin. Ya. Bila jadi uap, hilang masin dia dan turun sebagai hujan kepada manusia. Dan Allah Ta'ala buat awan yang menggerakkan dia, dan hujan tu turun di atas gunung-gunung supaya bukit-bukit dapat air dan orang di bawah dapat air. Bayangkan kalau hujan turun di bawah saja, maka pokok-pokok di bukit-bukit di gunung tak akan dapat air. Maka Allah jadikan semua tu sebagai tanda kebesaran Allah untuk kita fikir. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Bagi dengan air tu kamu boleh minum, semua hidup, dan pokok-pokok pun boleh hidup subur, fihi tusimun, dan dengan itu je menjadikan gemuk. Binatang-binatang pun gemuk kerana cukup air, cukup makanan, dan begitu juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini ada dijadikan bagi kamu tanaman-tanaman zaitun, anggur, zaitun, tamar dan anggur. Ada tiga pokok makanan yang Allah cerita pada pokok zaitun, dan anggur dan anab, tamar dan anggur, dan juga apa jenis buah-buahan yang Allah ciptakan. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua ni Allah jadikan untuk kamu fikir. Pokok ni dia lain-lain. Ada pokok menjala, ada pokok batang, pokok udara yang sama, air yang jiran daripada langit yang sama, tanah yang sama, baja yang sama, rasa berbeza-beza, warna berbeza-beza, bentuk berbeza-beza. Hebatnya pada ciptaan tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita fikir. Jangan makan je tak fikir. Tengok buah tu, nak makan, fikir. Buah ni rasa macam ni. Durian saja ada 200-300 jenis. Durian saja. Rasa ini lain, rasa ini lain, rasa. Dan bentuknya pun berbeza-beza setiap buah yang Allah cipta. Wasakhkharakum al-laila wan-nahara was-syamsa wal-qamar. Allah Ta'ala memudahkan bagi kamu, kata Allah, malam dan siang. Allah cipta. Ni tak ada kerajaan atas dunia yang boleh mengubah. Tengah riuh siang hari, tiba-tiba bila masuk malam, binatang-binatang balik ke sarang masa senyap malam. Ni tengah senyap ni, kejap lagi riuh ni. Terbit matahari, bersama terbit dia tu pun binatang pun bergerak, orang pun berjalan, bising terus, rumah pun bangun, bertempik, anak beranak apa semua, riuh. Dan wasyamsa wal qamar, Allah jadikan matahari dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, musakhkharatun bi amri, semua beredar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua beredar bergerak tu dengan izin Allah. Maknanya setiap benda besar, hebat kerajaan Allah Ta'ala. Nak sebutnya hebatnya kerajaan Allah, hingga yang kecil, yang besar, pokok semua tu disebut, matahari, bulan, semua tu bergerak dengan perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Inna fi zalika laayatil liqaumin ya'qilun. Tadi tafakkarun, yakni ya'qilun. Orang berakal, dia akan tengok bagaimana benda-benda ciptaan Allah Ta'ala tu. Wa ma zarakum minal ardi mukhtalifan alwanuh. Dan bumi ni Allah jadikan macam-macam warna atas bumi ni. Dan ulama bahasa kata, bukan saja bumi, tanah tu pun macam-macam warna. Sekarang ni teknologi canggih, kita boleh Google je. Kita nak tengok, ada negara yang Allah buat sampai 3 warna pada satu bukit. Warna hijau, warna biru, warna kuning, warna merah. Pada satu tanah tu berbeza-beza. Dan lapisan tanah tu pun berbeza-beza warna dia. Dan inna fi zalika, semua tu Allah sebut liqaumin yadhakkarun, bagi kaum yang ingat kebesaran Allah Ta'ala. Tadi yatafakkarun, kemudian yaqilun, yakni liqaumin yadhakkarun, bagi kaum yang ingin berzikir. Tengok, nampak kebesaran Allah. Tengok, nampak. Bila kita nampak kebesaran Allah, kita akan memuji Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah azim. Jadi tanda-tanda kebesaran. Wallazi sakhkhara lakum bahra. Satu lagi, tadi Allah Ta'ala bawa binatang, kemudian dia bawa tumbuhan, kemudian dia bawa tentang langit, matahari sebagainya. Yang keempat ni Allah Ta'ala jadikan bagi al-bahra, lautan, litakulu minhu, supaya kita dapat rezeki daripada laut tersebut.
Ya, macam-macam makanan dan lauk ni. Ya. Lahman tariya, makanan yang dagingnya lembut yang kita boleh makan begitu aja. Nabi sebut hadis, semua makanan lauk ni halal. Makanan lauk ni halal, boleh makan. Ya. Dan wa takhriju minhu hilyatan talbisuna. Dan daripada lauk tu keluar mutiara-mutiara, perhiasan-perhiasan. Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah sebut bertembung air masin dengan air tawar, melahirkan perhiasan yang sangat cantik. Ya. Dan ayatnya Allah sebut daripada lautan tu keluar berbagai-bagai hiasan, benda-benda perhiasan untuk kamu makannya. Wa taral fulka mawakhiran fihi wa tabtagu min fadli. Dan Allah jadikan juga kapal-kapal boleh berlayar padanya. Berat mana kapal tu boleh timbul. Pasal apa? Allah jadikan masin lautan tu. Daripada mana garam yang sampai masin tak hilang-hilang. Dan hebatnya Allah jadikan ikan dalam laut duduk dalam masin bertahun-tahun, tapi tubuhnya tak masuk air masin. Ya. Bayangkan sepatut logik, orang duduk dalam air masin dah. Kalau Allah buat masin semua ikan, kita tak boleh makan. Tapi ikan ni tak masin. Ya. Sotong tak masin, walaupun dia lembut je, air penuh tubuh dia. Air masin penuh tubuh dia, tapi dalam daging dia Allah Taala tak masukkan masin. Ya. Sampailah dia mati baru masin tu masuk tubuh dia. Kalau dia mati, air masin tak masuk juga, kita pun tak boleh makan juga. Tawa semua. Masya-Allah. Ya. Semua ni la'allakum tashkurun. Semua ni kata Allah supaya kamu bersyukur benda Allah bagi. Jadi ada 4, la'allakum tafakkarun, la'allakum tazakkarun, la'allakum yazakkarun, dan la'allakum tashkurun. Ya, semoga akhir pada ayat ini supaya kita bersyukur pada Allah. Ya, benda ni kalau tak fikir tak bersyukur, kalau tak rasa betul kita akan bersyukur. Ya, jadi mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat yang Allah bagi pada kita setiap waktu. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina